Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari lalu turut memberi penekanan kepada pendidikan teknikal dan latihan vokasional ataupun TVET, dan banyak inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2023 bagi memperkasa TVET. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai TVET dalam Belanjawan 2023 ini, bersama saya adalah pengerusi alumni Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Kedah, Encik Samsul Bahar Abdul Rani. Jadi Encik Samsul, terima kasih sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Mungkin ada yang nak dikongsikan mengenai TVET dalam Belanjawan 2023 yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Terima kasih Cik Fakrul. Sebagaimana yang kita maklum, pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10 baru-baru ini dalam Belanjawan telah menekankan aspek pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang kita lihat pada Belanjawan yang telah dibentangkan, pendidikan sentiasa mendapat perhatian pihak kerajaan, yang mana kita tahu bahawa pendidikan adalah satu elemen yang cukup penting untuk sesebuah negara. Dan di negara kita, TVET merupakan satu lagi elemen cabang daripada pendidikan negara yang sebenarnya merupakan satu aspek yang perlu diberi penekanan yang khusus oleh pihak kerajaan sendiri. Jika kita lihat negara-negara maju, mereka sebenarnya telah mengarus perdanakan TVET sejak 2 dekad yang lalu. Jadi alumni GPMS Negeri Kedah, kita mengalu-alukan pengumuman baru-baru ini apabila kita melihat beberapa aspek telah diberi reposisikan keadaannya, iaitu untuk mengarus perdanakan TVET itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, penekanan elemen TVET itu adalah iaitu penekanan kepada aspek latihan industri, penekanan kepada kemahiran psikomotor dan juga penekanan kepada aspek kemahiran seseorang pelajar itu untuk TVET. Dan kalau kita lihat pada pengumuman yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada baru ini, TVET telah diberi peruntukan yang pada pandangan saya besar dan sesuai dengan arus semasa. Sebagaimana kita tahu, TVET ini juga sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks pada masa hadapan. TVET juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah semasa, dan TVET itu sebenarnya kita mengoptimumkan penggunaan tenaga rakyat, terutama golongan belia, golongan pelajar dan juga negara. Jadi jika kita lihat, sebenarnya TVET apa yang telah dibentangkan pada baru ini telah menyentuh 3 komponen madani itu sendiri. Yang pertama adalah kemampanan, kedua kesejahteraan, dan yang ketiga adalah daya cipta. Sebagaimana kita tahu bahawa untuk kita meningkatkan pendapatan negara, mengatasi masalah pengangguran belia, kita perlu menyediakan modal-modal insan yang mana mereka ini mempunyai nilai tambah pada kemahiran mereka. Jika kita lihat, saya tertarik dengan pendekatan yang pada baru ini, iaitu apabila menempatkan ataupun telah dilakukan anjakan paradigma, iaitu pengambil alihan beberapa peranan oleh institusi TVET di negara ini, seperti College Community, ILP dan sebagainya, oleh syarikat-syarikat multinasional. Ini merupakan suatu pendekatan yang bagi saya adalah satu pendekatan di luar kotak, iaitu kita melibatkan kerjasama pihak kerajaan dan juga pihak swasta itu sendiri. Yang mana kita lihat pada hari ini sudah sampai masanya kemahiran-kemahiran itu kita perlu menyediakan graduan-graduan kita TVET ini sesuai dengan permintaan pasaran. Jadi saya yakin dengan penempatan mereka di syarikat sebegini, ia akan meningkatkan asas kemahiran para graduan kita. Baik, Cik Samsul, seperti mana yang diketahui umum, Cik Samsul juga amat dekat dengan pihak-pihak industri, dan dalam Belanjawan juga kerajaan cadangkan supaya 50 syarikat terpilih, terutama syarikat GSC dilantik untuk mengoperasi ataupun mengendalikan institut latihan kemahiran tertentu ni. Jadi pandangan Haji Samsul sendiri.
Ya, ini adalah satu pendekatan yang bagi saya adalah satu pendekatan yang realistik dalam suasana ekonomi yang mencabar. Dan ini memerlukan pengorbanan dan juga penyertaan secara intensif sendiri oleh pihak majikan itu sendiri. Yang mana kita tahu bahawa dan dalam masa yang sama saya berharap pihak kerajaan juga terus menawarkan insentif-insentif yang menarik kepada pihak majikan supaya mereka dapat melestarikan lagi hubungan pintar ini untuk jangka masa panjang, dan kita tidak mahu hubungan ini hanya untuk tempoh tertentu dan apabila besok orang kata suasana berubah dan sebagainya, perkara ini dihentikan, tidak, dan perkara ini perlu dijadikan suatu dasar di negara kita. Ya. Baik, terima kasih Encik Samsul atas perkongsian yang ringkas, tepat dan padat itu tadi. Jadi itu sahaja cerita pagi dari Kedah untuk pagi ini. Kembali ke Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Fakhrul Razi, cerita pagi dari negara.